Kalau sebelum ni, apa yang kita dah belajar adalah semalam kita dah tengok pasal proses pengangkutan di dalam xylem. Okay, semalam punya cerita dalam xylem. Mengangkut air, mineral dalam xylem. Macam mana kita tahu bahawa air ni diangkut daripada dalam tanah, pergi ke akar, pergi ke batang, daun, kemudian dikeluar daripada pokok. Okay, so ni proses pengangkutan air. Untuk hari ni kita nak tengok translokasi. Okay, translokasi ni lah proses pengangkutan juga. Tapi dia nak mengangkut bahan-bahan ataupun hasil fotosintesis. Okay, dia nak mengangkut hasil fotosintesis. Kita dah tahu dah hasil fotosintesis ni dia akan hasilkan apa dia Tahu tak apa yang fotosintesis hasilkan? Boleh jawab tak? Saya punya speaker ni dah molek dah, so janganlah malu-malu nak cakap. Mana ada? Ada. Ada Mano, lama tak dengar sangat Mano. Siap Mano. Mano, apa hasil fotosintesis Mano? Apa hasil dia? Kalau pokok tu dia buat fotosintesis, apa agaknya yang pokok tu dapat? Hasil dia? Dia dapat Apa? Dapat pahala? Selain daripada oksigen air? Glukosa. Glukosa, yes. So glukosa. Dan kita nak cerita ini adalah glukosa, okay. So hasil fotosintesis ni kita tahulah dia ada air, oksigen dan glukosa. So glukosa ni yang nak diangkut, okay. Yang nak sebab dia dah buat dah. Daun tu dah buat dah fotosintesis. Kita dah tahu kan apa pokok ni, macam mana kan cara pokok makan. Pokok ni makan daripada apa yang dia buat lah, fotosintesis. So dia dah buat fotosintesis lah. Jadi hasil fotosintesis tu dia nak bawa pergi ke tempat-tempat lain. Daripada daun dia nak bawa pergi ke akar, pergi ke buah, pergi ke ranting, batang dia, pucuk dia. Okay, so benda tu perlu diangkut melalui proses kita panggil translokasi. Okay, so translokasi lah mengangkut hasil fotosintesis. Translokasi lah mengangkut hasil fotosintesis. Cuma kalau awak tengok buku teks awak, kita tak ada dalam gambar ni pun dia cakap dah sukrosa diangkut. Okay, nombor 1 tu dia tulis sukrosa diangkut. Saya cakap tadi glukosa. Okay, kenapa tiba-tiba glukosa ni dia jadi sukrosa? Okey, kenapa? Sebab sukrosa ni dia glukosa dia perlu menukar bentuk. Glukosa ni dia akan menukar selepas fotosintesis, glukosa ni dia akan merubah bentuk dia. Okey, maksudnya dia bertukar jadi sukrosa. Sebab apa? Sebab sukrosa ni dia kurang aktif. Sukrosa ni dia kurang aktif. Glukosa ni dia aktif. So sukros akan diangkut secara aktif. Kenapa secara aktif? Okey, kenapa secara aktif? Saya ada terangkan sebelum ni. Dekat dalam apa tu tisu flowworm. First kali ni flowworm Aku masing-masing lupa ke apa kan. Ni flowworm. Ni cerita pasal pengangkutan dekat dalam flowworm. Okey, so flowworm yang kita dah tengok sebelum ni dia ada tube tapis. Kemudian ada sel rakan. Dua benda penting. Flowworm ni ada tube tapis. Okay. Kemudian dia ada sel rakan. Okay, sel rakan ni kenapa kita panggil rakan? Sebab dia ni membantu proses flowworm. Kenapa? Sebab dia ada banyak mitokondria. So dia akan bekalkan tenaga. So first kali kat gambar ni, nombor 1 ni, sukros diangkut secara aktif dalam tube tapis. So dia dah pergi tube tapis dah. Ingat tube tapis tu adalah sebahagian daripada flowworm ni, tube tapis. So flowworm sel rakan. Okay, dia masuk tube tapis. Maksudnya dia masuk sebahagian daripada flowworm. Okay, kemudian tu yang pertama dekat gambar buku teks awak ni. Okay, kemudian apa yang berlaku dalam flowworm ni, okay, kita masih lagi cerita pasal keupayaan air. Okay, keupayaan air. Okay,
So bila flower bila sukros ni dah penuh dekat tube tapis. Okey, ni tube tapis. Okey, ni tube tapis Bila flower ni dah banyak dekat tube tapis, apa berlaku? Akan menyebabkan keupayaan air dekat sini. Saya tu keupayaan air ni macam semalam saya cakap gantikan dengan KA sebab nak tulis panjang sangat lah. Keupayaan air. Jadi keupayaan air yang ada dekat tube tapis tu dia akan menjadi kurang. Okey, menjadi kurang. Sebab apa? Sebab dah banyak dah sukros dekat tube tapis ni. Okey, tube tapis. So keupayaan air dia akan jadi kurang. Bila keupayaan air dekat situ kurang, okey, sebelah tube tapis ni, ini tube tapis. Gambar ni tube tapis, ni tube tapis. Okey. Sebelah tube tapis adalah xylem. Xylem. Okey. So dalam xylem ada apa? Dalam xylem ada air. Okey, dalam xylem ada air. Dan keupayaan air di dalam xylem lebih tinggi. So keupayaan air dekat xylem tinggi. Okey. So first kali kita mulakan lagi sekali. First kali, daun dihasilkan glukos. Glukos dia akan ditukarkan jadi sukros. Sukrosa ni dia akan masuk dekat tube tapis. Okay, dia akan masuk, dia akan meresap ke tube tapis secara pengangkutan aktif. Okay, sebab tu ada serakan. Serakan ni dia akan menyebabkan pengangkutan aktif tu berlaku. Okay, so dah ada dah kat situ, dekat tube tapis. Bila tube tapis ni masuk dekat dalam, bila sukros ni masuk dalam tube tapis, dia akan menyebabkan keupayaan air di dalam tube tapis tu rendah. Okey. Bila keupayaan air tu rendah dan xylem ni pula keupayaan air dia tinggi, ingat semalam yang saya cerita pasal ada dua cawan tu. Kan? Satu cawan ada air, satu cawan kosong. So kalau air ni nak pindah ke sini, satu tu kena tinggi, satu tu kena rendah lah. Okay. So, bila keupayaan air sini yang dekat tube tapis ni rendah dan keupayaan air dekat xylem ni tinggi, so yang kedua apa yang berlaku? Air. Okay. Air daripada xylem akan masuk dekat dalam tube tapis. Okay. Air daripada xylem akan meresap ke dalam tube tapis secara osmosis. Ini secara osmosis. Yang ni tak perlukan tenaga sebab osmosis. Okay. So, itu cerita nombor 2 dekat gambar buku teks awak tu. Okay. So, air daripada xylem akan meresap masuk ke dalam tube tapis secara osmosis. Okay. Bila air dah masuk, kan, banyak air masuk, jadi cerita lain pula. Bila air banyak masuk, tekanan hidrostatik. Okay. Tekanan hidrostatik pula meningkat. Sekejap saya gerakkan ni. Okey. So, bila air banyak masuk dekat tube tapis, tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ni awak akan jumpa banyak kali. Hidrostatik. Saya tak ingat awak dah jumpa ketak-ketak ni. Tapi dalam biologi dia akan jumpa banyak perkataan hidrostatik ni. Apa maksud tekanan hidrostatik ni? Tekanan hidrostatik ni bila satu kawasan, okay, ni contoh kawasan, mula-mula dia ada air lah tapi sikit. Bila air bertambah dekat dalam kawasan tu, dalam sel ke, wakul ke, okay, tak kisahlah apa-apa pun, bila air bertambah, air masuk, bila air semakin banyak dekat situ, bila air makin banyak, so tekanan hidrostatik dia pun akan meningkat. Okay. Tekanan hidrostatik ni dia refer kepada berapa banyak air. Itu saja. Lagi banyak air, lagi tinggilah tekanan hidrostatik. So, disebabkan oleh air daripada xylem tadi tu dah masuk dekat dalam tube tapis, so tekanan hidrostatik dekat tube tapis pun meningkat. Okey. Tekanan hidrostatik dekat tube tapis pun meningkat. Disebabkan tekanan hidrostatik ni tekanan flow ni akan ditolak. Okey, ditolak. Dia punya keyword dia adalah ditolak.
kita push dia. Okey. Sebab daun ni yang buat fotosintesis. Okey, ini makanan. Ya, ini bukan makanan. Inilah sukros. Okey, ini sukrosa. Sukrosa tu dia akan bergerak 360 darjah. Dia akan bergerak ke bawah, pergi ke akar. Dia boleh bergerak ke kiri sini, pergi ke daun sebelah sana yang dah nak mati tu, ataupun dia akan pergi ke atas yang ada buah tu, kan, tiba-tiba sini ada buah, kan, ataupun dia pergi ke atas sebelah sini yang ada bunga tu. Okey, jadi pergerakan sukrosa ni dia 360 Celsius pula, 360 darjah. Okey, maksudnya dia kanan, bawah, kiri, depan, belakang, mana-mana dia akan pergi. Sebab dia perlu dihantar ke seluruh badan, seluruh anggota pokok tu. Seluruh bahagian pokok. Okey, tak macam xylem. Kalau xylem semalam, air ni senang je. Daripada bawah, air sini, dia cuma angkut naik ke atas. Itu je. One way je. Okay, daripada translokasi, untuk translokasi dia punya arah dia ialah 360 darjah. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan dia kena bergerak. Sebab itulah dia sangat-sangat perlukan tenaga, sebab kebanyakan masa bahan tu ataupun sukros tu diangkut secara pengangkutan aktif. Okey, kebanyakan masa. Kalau xylem ni, air ni osmosis. Okey, osmosis. So tak perlukan tenaga. Alright. So bila tekanan hidrostatik, kita patah balik tadi nombor 3, bila tekanan hidrostatik tu dah tinggi, maksudnya dekat dalam tube tapis tu dah banyak air. So flowworm, apa yang ada dekat dalam flowworm tu dia akan ditolak sampailah ke bahagian lain, organ lain, pokok. Bunga ke, daun ke, batang ke, akar ke, bergantunglah mana dia hantar. Okey. Kemudian sukrosa tadi tu dia akan diangkut macam ni lah, batang ke, okey, nombor 5 tu akar ke, pucuk ke, dan semuanya secara pengangkutan aktif. Okey. Dah? Yang keenam, okey. Kemudian bila tekanan hidrostatik ni dah settle lah pergerakan bahan ni, tak ada masalah. Okey. Kemudian bila sebabkan air dah banyak masuk dekat dalam flowworm tadi, sebabkan air dah banyak masuk, kan? Air dah banyak masuk ni. Tekanan hidrostatik dah meningkat. So air dah banyak masuk dekat flowworm. So air tadi tu, bila dah settle dah kerja, air tadi tu dipindahkan balik masuk kat xylem. Yang ni secara osmosis. Okay, itu saja pasal translokasi. Okay, kita boleh ringkaskan cerita dia kat sini lah. Okay, saya ringkaskan cerita je. Saya padam datang ni dulu. Okay. So apa yang berlaku? Translokasi lah proses mengangkut hasil fotosintesis. So hasil fotosintesis akan diangkut. Okey. Iaitu apa dia? Sukrosa, glukosa. Okey. Glukosa perlu diangkut. Okey. First kali. Tapi kita tak angkut glukosa sebab glukosa ni dia aktif. Nanti dia sampai sana, dia bertukar jadi tenaga. Tak boleh lah, kan? So kita tukar dia. Glukosa ni dia akan ditukar sebagai sukrosa. Okay, sukrosa. So dah bertukarlah jadi sukrosa. Kemudian sukrosa ni dia akan masuk ke dalam tube tapis. Okay, dia akan pergi ke tube tapis melalui pengangkutan aktif lah, secara aktif.
Okey, secara aktif. Okey. Lepas tu bila sampai tiup tapis, apa yang berlaku? Keupayaan air di tiup tapis. Okey, keupayaan air di tiup tapis akan jadi rendah. Akan jadi rendah. Okey, berbanding keupayaan air dekat dalam xylem. Okey. So, keupayaan air dekat tiup tapis ni rendah. Tiup tapis rendah. Berbanding dekat dalam xylem. Yang tiup tapis ni rendah, kat xylem ni tinggi. Kesan dia apa? Kesan dia, air dia akan meresap masuk ke tiup tapis. Okey. Dia akan meresap masuk ke tiup tapis secara osmosis. Okey, secara osmosis. So air sebab pergerakan air ni osmosis lah. Ingat kalau air meresap, osmosis. Itu pasangan, kalau awak buat satu ayat ni dia ada 2 markah lah. Air meresap ke tiup tapis, 1 markah. Secara osmosis, 2 markah. Okey, so ni contoh-contoh cara nak dapat markah yang lebih mudah, lebih lebih komplit. Okey, kalau tak kita jawab tapi benda tu bukan tak tepat lah, dia kurang tepat. Okey, awak pun dia mesti dah faham lah bio ni dia kena tepat. Okey, bila orang ambil bio ni ada yang jadi doktor kan, kalau tak tepat nanti orang sakit lain dia bagi ubat lain. Okey, so air meresap masuk ke dalam tiup tapis secara osmosis. Kesan dia apa jadi? Tekanan hidrostatik. Okey, kesan dia adalah tekanan hidrostatik meningkat. Tekanan hidrostatik. Okey, tekanan hidrostatik di tiup tapis meningkat. Okey, dia meningkat. Kenapa dia perlu meningkat? Supaya bahan yang diangkut boleh ditolak. So bahan yang diangkut iaitu sukrosa. Okey, sukrosa teruslah. Apa nak tulis bahan lagi? Kita pun dah faham lah yang diangkut tu sukrosa. So sukrosa ni dia akan diangkut. Okey, so sukrosa kalau tekanan hidrostatiknya tinggi menyebabkan sukrosa ni akan ditolak. Boleh ada tolak sana, tolak sini ke seluruh organ. Okey. Yang ni ditolak. Okey, dan dia perlukan pengangkutan aktif. Okey. Apabila benih dia dah settle, translokasi ni dah settle lah ni. Sebab dia dah angkut dah ni, bahan-bahan ni. Okey.